innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu telah ditetapkan fardu ke atas orang mukmin mengikut waktu-waktu yang tertentu, yang dah ditentukan waktunya, ya. Kalau subuh begini pukul sekian-sekian, zuhur ada waktu yang tertentu. Maksudnya kita kena solatnya ikut waktu dia dan kena solat di awal waktu, dan ditentukan hati-hati awal waktu, awal, tapi jangan terlampau awal sampai belum masuk waktu. Itu kena faham, ya. Berhati-hati jangan sampai tak masuk waktu dah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah qulubana lil 'ilm washrah sudurana lil 'ilm wafsah lisanana lil hifz warzuqna li'amalih. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang beri izin dengan iradah Allah juga, majlis ilmu kita boleh berlangsung lagi hari ini. Terima kasih yang diucapkan kepada pihak Masjid Glamoury yang memberi laluan dan platform pada kita untuk meneruskan kuliah muslimah, ya. Saya percaya sebenarnya kuliah muslimah ni banyak dijalankan di tempat lain dan talian dan sebagainya, ya. Tapi ialah mana sama yang bertalaqi dengan kita, ya, dan kita dengar-dengar di corong-corong radio, televisyen ataupun di corong handphone, ya. Mana sama, ya. So kita rebutlah peluang selagi ada. Kalau kita tengok bila Nabi sebut antara Jumaat dengan Jumaat di akhir zaman ini berlaku dengan pantas sekali, kena faham bahawa kenapa berlaku dengan pantas tu bukan sebab dia berpusing dengan benda tu sama sahaja, jumlah hari semua sama, cuma yang membuatkan berlaku pantas tu sebab masa tu tidak dihargai. Jadi bila kita menghargai masa, mengadakan majlis ilmu ni, kita rasa dia bermanfaat. Sebab tu kita rasa dia berlalu pantas tanpa ada apa-apa. Sebab tu insya-Allah mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan orang yang Allah jaga dan pelihara supaya sentiasa berada dalam circle ilmu, insya-Allah. Baik, hari ni kita akan sambung pada muka surat 56. Muka surat 56. Sebelum sampai tadi Ustazah dah lukis dah dulu, pelajaran kita hari ni insya-Allah, di belakang tu. Lagi saya terangkan, jangan risau, saya bukan ajar sains, saya tak ajar sains. Tapi untuk pengetahuan, insya-Allah kita akan masuk hari ni kepada syarat sah solat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Ya. Semua ada buku, ya? Buku surat 56. Okey, syarat solat. Yang pertama dah tengok dah niat, yang kedua mesti suci daripada hadas kecil, hadas besar dan juga najis. Okey. Yang ketiga, ya, masuk waktu solat. Mesti waktu solat dah masuk baru boleh solat, betul tak? Dan jika seorang solat sebelum masuk waktunya, maka dia tidak disebut menunaikan kewajipan walaupun dia solat. Walaupun dia solat tapi tak masuk waktu, tak disebut sebagai menunaikan kewajipan. Itu kena faham tu, dan semua orang tahu. Baik, malaikat Jibril telah mengajarkan waktu-waktu solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang ajarkan waktu solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi yang mengikut apa saja yang Nabi katakan, yang Nabi tuturkan, yang Nabi lakukan. Kita tahu hadis kan,
perbuatan Nabi, perkataan Nabi, sifat Nabi, dan takrir Nabi itu juga dijadikan sebagai dalil untuk kita beramal. Baik, sambung. Masuk waktu solat, kalau tengok table tu sebenarnya, table tu dibuat oleh editor, oleh penulis lah, ya, oleh penulis. Tapi yang kita nak baca kat mana? Yang sebelah dia tu. Yang sebelah dia tu. Dia kata waktu solat. Baik, mata semua boleh tengok di whiteboard. Saya terangkan sedikit tentang solat ni, ya. Baik. Tengok ni circle. So saya dah lukis tadi, circle tu, ya. Sini timur, sini barat. Tengok matahari terbit di belah mana? Matahari terbit belah mana? Macam confused nak jawab. Timur, barat. Jawab salah ni kan. Timur ke barat? Dua jawapan dia. Tak ada utara selatan lah. Timur ke barat? Siapa kata timur angkat tangan? Situ je. Okey. Siapa kata barat angkat tangan? Ada juga angkat tangan. Siapa kata... Saya tak jawab lah. Okey. Dia sebenarnya matahari terbit di timur. Kalau matahari terbit di barat, semua taubat kita, pintu taubat semua sudah tertutup. Terbitnya di timur. Tengok tu. Belah timur. Nampak ya? Okey, tengok. Di bawah sekali tu imsak. Okey, baik. Okey, saya lupa tadi nak gelapkan. Sebenarnya kenapa buat dua tu? Yang bawah tu warna dia gelap. Baru nampak kan dia perbezaan dia tu hitam kan gelap. Siapa yang nak lukis dekat buku dia? Ya, belah bawah tu tawakkan warna hitam. Gelap kan? Okey, maknanya dia malam. Malam gelap So, tengok imsak. Lepas tu dia subuh, lepas tu syuruk dekat dengan garisan tu. Lepas je garisan tu terus terang. Okey, tengok duha, kemudian istiwa. Istiwa ni garis tengah-tengah. Ya. Kemudian bila dia condong sikit dia dah masuk zuhur. Kemudian dia asar dan maghrib, tengok dia pergi tepi dekat bawah garisan terang. Dia gelincir masuk situ, itu maghrib. Nampak kat situ titik tu maghrib tu. Kemudian garis isyak tu dia setentang dengan duha. Tapi duha belah ke siang, dia belah ke malam. Nampak tak? Ya? Okey. Kita dapat tak gambaran? Senang tak nak faham gambar rajah ni? Senang. Baik kita belajar anak-anak, ya. Okey. Sambung, ya. Itu nak cerita mesti masuk waktu. Ikut waktu tu. Baik. Sebenarnya terdapat dua kaedah. Mungkin tak pernah belajar, so kita belajarlah ya sementara masuk tajuk ni, ya. Dua kaedah untuk menentukan masuk ni waktu solat. Apa kaedah tu? Yang pertama kaedah pengiraan. Pengiraan. Yang kedua kaedah pencerapan. Cerap. Ya? Baik. Sambung. Dengar tak suara saya? Dengar ya? Ini mikrofon ni dia macam nak jerit je. Dia macam marah pun. Okey. Dari kaedah pengiraan tu, ya, nak menentukan masuk waktu solat dengan menggunakan kaedah pengiraan, dia bermula dengan rumusan. Mungkin ambil sikit nota lah. Kalau pakai pengiraan, dia bermula dengan rumusan yang disediakan oleh ahli falak lah, yang berkaitan dengan kedudukan matahari yang sepadan dengan masuknya waktu solat. Matahari yang sepadan dengan masuknya waktu solat, itu adalah pengiraan yang dilakukan oleh ahli falak. Dan rumusan yang digunakan berkaitan dengan sistem geometri. Semua tahu ni. Dah belajar alur sains kan, sebut sedikit kita tahu juga. Rumusan tu dia berdasarkan pada sistem geometri sfera bumi dan juga sfera samawi lah. Dan awal waktu solat dikira berdasarkan dengan perbezaan jam antara waktu istiwa dan juga rembang matahari, iaitu kedudukan matahari berada tegak di garisan meridian tempatan dengan kedudukan matahari tadi bagi setiap waktu solat menggunakan rumus segitiga sfera. Itu yang rumus segitiga sfera untuk menentukan, itu kiraan. Pengiraan, kaedah pengiraan. Dan kaedah ini sebenarnya agak rumit kerana memerlukan kemahiran yang tinggi. Kaedah pengiraan ni. Maksudnya kalau kita ni boleh buat tak? Kalau tak mengaji, tak belajar, tak boleh buat. Baik, okey, tapi ada cara yang kedua, cara pencerapan. Ya, macam mana kita nak cerap? Kaedah pencerapan ni iaitu dengan memerhatikan kedudukan matahari tadi, dan kaedah inilah yang paling umum, boleh dilakukan oleh orang awam. Ya, orang awam boleh melakukan kaedah
pencerapan. Okey, itu serba sedikitlah tentang masuknya waktu solat yang kita kena faham apa tu, ia adalah merupakan syarat untuk kita solat lah. Kalau tak masuk waktu solat tak boleh lah. Dia kata alah 1 minit je tenggang, tak apalah nak cepat konon-konon nak pergi kedua kahwin kan, dah siap-siap. Dia solat awal sikit 1 minit, dah solat, dah angkat takbir, dah baca Fatihah, baru orang azan contoh. Lainlah kalau dia dah tahu dah waktu solatnya sekian-sekian tapi masjid tempat dia tu memang azannya lambat, 5 minit, 7 minit, azannya melambat daripada yang biasa, itu lain cerita ya. Tapi sebenarnya hakikatnya waktu sudah masuk, cuma mereka yang lambat azan, itu lain cerita lah. Baik, sambung. Okey, kita tengok ya. Kalau kat buku tu dia mulakan dengan waktu zuhur. Waktu zuhur ni apa? Waktu yang kita tunaikan pada waktu siang, solat yang kita tunaikan, solat pertama yang wajib yang kita tunaikan pada siang hari. Maknanya kalau subuh tadi kan belum lagi terbit matahari kan. Jadi kalau kata zuhur ni adalah solat pertama yang ditunaikan pada siang hari, zuhur. Itu kata matahari tadi, mulai matahari zawal, yang kata iaitu matahari yang telah melewati tengah-tengah langit tu, tengok, tengah-tengah langit hingga panjang bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Baik, kalau kita letak botol air contoh kata, kita letak botol air, biasa orang buat eksperimen pakai botol air lah kan. Kalau kita letak botol air untuk kita test bayangan tu sama panjang ke tidak. So kita letaklah tengah panas. Tak payah berjemur, tak tinggallah situ ya. Lepas tu nanti botol aras kata apa namanya, bayang yang terbentuk pada botol air tadi tu sama tinggi dengan botol air, sama tinggi. Itu istiwa. Kan kita belajar masa kat sekolah dulu, cikgu suruh letak, buatlah. Tapi tak faham sangat pun, faham sama bayang dia. Tapi masa tu belajar sains tu, bila kita belajar untuk samakan dia dengan waktu solat, okey kita faham dulu, kita buat tu, okey kita dah faham. Okey, bila sama bayang dia sama tinggi dengan botol air tadi tu, sama panjang, maka itu istiwa. Okey, dan ketika bayang itu ketika bayang panjang, bayang tadi, bayang panjang bayangan tadi, sesuatu tadi sama dengan apa namanya, objek tadi tu, sampailah matahari menguning ataupun memerah di ufuk barat. Di ufuk barat sanalah ya, daripada sana kan dia naik kan, terus ke ufuk barat situ ya. Ufuk barat nampak, dan ufuk barat ni dia akan setentang dengan imsak. Tadi sudah terbengkok kat situ tadi, dia akan setentang dengan imsak. Imsak imsak. Okey, sambung. Jadi ketika panjang bayangan pada objek tadi ya, sama dengannya sampailah matahari menguning atau memerah di ufuk barat tadi, di dalamnya terdapat waktu darurah, iaitu pada saat terbenamnya matahari. Okey, tengok. Kira terbenam matahari ke situ dekat dengan maghrib, nampak tak? Ya. Maknanya kalau dia nampak arrow tu, sebab arrow tu daripada asar terus ke situ ya. Itu waktu asar lagi tu, sampai garisan tu. Garisan tu antara siang dan malam ya, ada waktu darurat di situ. Baik. Dan Nabi sebut dalam hadisnya berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dengan maksudnya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan solat subuh. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan solat asar. Muttafaqun alaih. Okey, kita cerita 2, 1 subuh sini, subuh matahari kat situ kan. Okey, kalau dia dapat 1 rakaat, matahari keluar ya, maka dia dah dikira sebagai solat subuh. Tetapi kalaulah katakan dia solat asar, dia solat asar, matahari tu ya, masa dia solat rakaat pertama, walaupun 1 rakaat saja dia dapat di siang, kemudian dia dah termasuk ke dalam terbenam matahari tu, maka dia dikira telah menunaikan solat asar, dapat lakinya solat asar. Okey, clear tak? Kalau clear, alhamdulillah. Sambung dan tengok kalau maghrib pula, bila matahari mulai terbenam, tengok matahari terbenam saja situ ya, sudah tak buat garisan lah ya.
Matahari terbenam kat situ saja dia masuk maghrib. Okey, dikata sehingga hilangnya syafaq. Syafaq ni apa? Syafaq ni cahaya kemerah-merahan. Nampak tak orang tua cakap rembang-rembang senja, sampai hilangnya kemerah-merahan tu, maka habislah waktu maghrib kalau ikut perkiraan percaturan mencerap, melihat, ya, cerap. Okey. Kemudian selepas itu masuklah waktu isya, iaitu bila hilangnya syafaq, hilangnya cahaya kemerah-merahan tadi sehingga tengah malam. Hilang cahaya kemerah-merahan sampailah tengah malam, itu dikira sudah masuk waktu isya. Baik, sambung lagi. Dan waktu tengah malam ini diukur sesuai dengan panjang dan pendeknya malam. Sebab kalau kita tak ada musim sejuk, jadi tak ada masalah sangat untuk kita bezakan isyak tu isyak dengan subuh tu. Taklah sasul, tapi kalau pergi luar negara banyak yang sasul. Betul tak? Saya yakin tu sasul. Kita rasa macam tu boleh qiyam lagi, kita bangun qiyam lah subuh punya. Kalau kita biasa qiyam pukul 5, kita bangun pukul 5. Ada tempat dah syuruk dah. Kalau di Jepun tengok musim sejuk dia tu kan, masya-Allah, dia awal kan, dia awal. Musim sejuk tu dia awal subuh tu. Jadi dalam pukul 3 lebih tu dah masuk subuh. Pukul 6 suku, pukul 6 5 minit 6 suku, masa tu tunggu bas masa tu. Dah macam pukul 8 lebih dah, punyalah cerah. Pukul 6 lebih. Orang kat sana kan banyak jalan kaki kan. Okey, cukup itu iklan. Sambung, tengok buku. Okey. Kemudian dia kata, waktu tengah malam ini diukur sesuai dengan panjang dan pendeknya malam, iaitu sejak terbenam matahari sehingga terbitnya fajar, kemudian masuk darurat. Masuk waktu darurat dari pertengahan malam sehingga terbit matahari. Masuk waktu darurat dari mana? Dari pertengahan malam sampailah terbit matahari. Itu waktu darurat disebut kat sini, dalam buku ni, ya. Maknanya waktu tu boleh solat tak? Dia ada pendapat. Kalau Imam Syafi'i kata sampailah fajar, jadi dia ada banyak pendapat. So kita sebut kalau orang solat isyak ni, banyak ulama menyuruh kita berhati-hati supaya sampai pertengahan malam tu solat isyak, jangan dilewatkan, supaya takut tertinggal terus, kan? Baik, nanti kita bahas sekalian tu. Baik, satu ke depan lah. Dengar lagi tak suara? Ke dah hilang suara Ustazah? Dengar, ya? Tak tahu dia punya kedudukan mana yang okey supaya dia tak berbunyi. Okey, sambung. Kalau subuh tadi kita dah sebut secara tidak langsung tadi, ya, mulai terbitnya fajar. Yang kedua, okey, kenapa ada dua fajar ni? Kalau ikut beberapa penulisan tentang fajar ni, dia ada dua, satu fajar kadhib dan satu lagi fajar sadiq. Kita sebut fajar siddiq. Perasan tak? Okey, masih lagi dengar suara, kita angkat sikit tinggi. Okey. Hari ni kerja main mikrofon je Ustaz. Tak tahulah hari ni jerit. Okey, sambung. Dia sebut kat sini terbitnya fajar yang kedua. Sebabnya fajar yang kadhib tadi tu, kita nampak cahaya tau. Nampak cahaya tapi tu belum lagi. Tapi setelah pada tu yang kali kedua terbit terang tu, yang itu baru benar-benar fajar sadiq. Tu dia panggil satu kadhib, satu sadiq. Okey. Sambung. Dia terjemahkan wahai fajar sadiq ataupun fajar yang kedua tadi muncul cahaya putih. Kalau fajar kadhib tadi dia tak ada cahaya putih, ya. Cahaya dia macam merah. Macam bayang-bayang, nampak macam dah subuh tapi tak subuh lagi. Gitu, ya. Dia cahaya putih yang membentang di ufuk timur. Ufuk timur mana? Nampak, ya? Sebab tu saya lukis ni awal-awal supaya kita tengok. Okey, ufuk timur sini, ya. Matahari terbit sebelah timur, alhamdulillah, ya. Tahu puasa, ya. Timur ke barat tak apa, ingatlah Ustazah, tak apa, ya. Sambung. Dia kata membentang di ufuk timur yang sesudah itu tidak ada gelap lagi sampai terbitnya matahari. Kalau fajar kadhib tadi dia macam terang, dia gelap semula.
dia gelap semula. Barulah jadi fajar sadiq selepas itu. Okey, khalas. Dah habis dah bab tu. Cuma kita akan masuk pada muka surat 57 tu, dia punya penerangan tentang solat kita ni. Kita nak solat macam tadi tentang waktu solat Dia sebut sikit tentang solat semestinya dikerjakan pada awal waktu. Ini perintah mengerjakan solat pada awal waktu. Kita pun dah sebut sebenarnya secara tidak langsung dalam kuliah dahulu. Tapi kita sebutkan dalil atau firman pada Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu telah ditetapkan fardu ke atas orang mukmin mengikut waktu-waktu yang tertentu. Yang dah ditentukan waktunya, ya. Kalau subuh begini pukul sekian-sekian, zuhur ada waktu yang tertentu. Maksudnya kita kena solatnya ikut waktu dia. Dan kena solat di awal waktu, dan ditentukan hati-hati awal waktu, awal tapi jangan terlampau awal sampai belum masuk waktu. Itu kena faham, ya. Berhati-hati jangan sampai tak masuk waktu dah solat. Allah SWT Muhammad kata kat situ, dia kata kebanyakan orang sekarang bersandar pada perhitungan tanggal kalender. So itu adalah kata-kata ataupun pendapat daripada editor, penulis sendiri, ya. Sebagai tanda masuknya waktu solat, dia kata. Baik, kalau berdasarkan kalender, dia kata dia adalah mengikut rumusan peredaran matahari terhadap bumi lah, dia catatkan gitu. Dan seorang muslimah sebaiknya bersabar, dia kata. Muslimah sebaiknya bersabar, ya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Solatlah sekitar 10 minit setelah azan dikumandangkan. Kerana apa? Dia kata untuk jaga agar solat yang kita kerjakan benar-benar telah masuk waktunya. Dan anda tidak boleh mengakhirkan, maknanya tidak boleh melewatkan waktu solat sehingga memasuki waktu darurat, kecuali kerana satu keuzuran. Maknanya tadi waktu darurah ada dua, satu subuh nak ke siang, nak ke syuruk tu dia ada waktu darurah. Kemudian satu lagi daripada asar nak ke maghrib tu dia ada waktu darurah. Ada dua waktu darurah. So berhati-hati dengan waktu darurah, jangan sengaja solat lambat, ya, kecuali ada keuzuran yang tertentu, maknanya yang tidak boleh dielakkan, ya. Keuzuran ni kalau yang tak boleh dielakkan, tetapi kalau yang kita sendiri rancang benda tu sampai terjadinya solat pada waktu darurah, yang kita bincang hari tu awal-awal tentang bab solat ni, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Okey, sambung. Ni mungkin ada perdebatan sikit. Kalau yang paragraf yang ketiga tu, cuba tengok. Mengakhirkan solat Isyak hingga sepertiga malam pertama adalah lebih utama. Sebenarnya saya banyak kali juga diajukan soalan yang kata Ustazah, kami belajar solat Isyak tu dilambatkan supaya kita boleh qiyam. Dia sebut dengan macam tu kan. So dia memang nak tanya sungguh-sungguh lah, benarkah begitu kita solat ni, ya, boleh lambatkan Isyak tadi supaya kita ni boleh solat tahajud. Baik, untuk menjawab soalan ni kita kena faham satu. Kita belajar tadi Isyak tu bermula macam mana, nampak? Macam malam tu sudah sempurna malam, dah tak ada rembang-rembang merah itu. Maghrib tu dah habis, dah sempurna malam itu, maka Isyak sudah masuk, betul? Kalau disebutkan menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, memang tak ada buku ni tapi saya suka bacakan lah, rujukan. Dalam mazhab Syafi'i dia kata waktu bermulanya Isyak adalah ketika hilangnya tadi warna-warna merah tadi, jala-jala merah di ufuk langit, dan ketika itu tamatnya waktu maghrib dah tamat, waktu Isyak masuk. Dalam al-mu'tamad fi fiqh al-Syafi'i az-Zuhaili, boleh rujuk, siapa nak rujuk lah, jilid 1 muka surat 167. Dan pendapat ini adalah berdasarkan beberapa riwayat daripada hadis, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasalla bil isya hina ghaba asy-syafaq, dan Jibril alaihi salam solat Isyak bersamaku ketika mana hilangnya garisan merah di ufuk. Sebenarnya Nabi buat tu dengan apa? Dengan tunjuk ajar Jibril. Kan Jibril ni tugas dia untuk ajar Nabi kan. Solatnya gini, semua Nabi buat tu sebab Jibril ajar. Kita pula buat sebab Nabi ajar.
Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka ada pula orang yang cerdik pandai, dia kata kita tak pernah tengok Nabi. Macam ni kita boleh kata kita punya solat betul? Nak jawab apa? Ni cerdik pandai depan saya ni, nak jawab apa kalau orang cakap macam tu? Macam mana anda boleh yakin bahawa solat anda adalah yang betul sedangkan anda tak pernah tengok Nabi, tak pernah tengok Nabi solat? Jawapan dia, al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi kita hari ni solat siapa ajar? Ni para alim ulama yang kita baca Syafi'i ni, kitab Syafi'i ni kan. Okey. Sebab tu kita bila belajar memang tak boleh lari sebut nama para ulama. Ulama yang memahami banyak ilmu, so kita hanya membaca macam Ustazah, hanya membacakan, bukan ilmu tu datang pada diri Ustazah, ya. Faham ya? Okey, sambung. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan, dia Nabi solat, baginda solat diajar oleh Jibril alaihi salam, dan ketikanya ni hadis Abu Daud, disebut wasalla bil isya ila thuluthil lail, dia kata, dan dia Jibril tadi solat isya bersamaku hingga 1/3 malam. Ni kita bawa dulu dia punya dalil-dalil untuk kita bahaskan sikit. Dalam sebuah riwayat yang lain, dan Aisyah radhiyallahu anha menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salluha fima baina ay yaghiba asy-syafaq ila thuluthil lail." Solatlah kalian waktu Isyak tadi dalam tempoh hilangnya garis merah tadi sehinggalah 1/3 malam. Maknanya itu dia bagi waktu solat. Kalau kamu nak solat Isyak, hilang jalur merah ni, tak tahu jam, tak tahu pukul berapa ni semua ni, kan tersesat contoh. Macam mana dah masuk Isyak belum ni kan? Tengok dah tak ada betul jalur merah, habis dah. So masuk Isyak. Ketika itu masuk Isyak. Bila sampai mana? Nabi kata sampai ila thuluthil lail, sampai 1/3 malam. Bukan kita solat Isyak tu tunggu 1/3 malam. Okey, memahami hadis tu kena betul-betul cermat. Ya. Kita ikutlah ulama-ulama yang tunjukkan kita ni. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, itu kita kena dah faham dah masuknya waktu Isyak. Dan kita sebut kalau solat Isyak tadi tamat pada 1/3 pertama malam. Ada juga pandangan lain sebut solat Isyak tadi berakhir pada separuh malam, maknanya dah pukul 12 tu dah habis dah. Okey, dan pendapat yang ketiga kata solat Isyak tamat sehingga terbit fajar shadiq yang tadi kita bincang. Okey, clear So ada 3 pendapat kat situ. Yang pendapat ni dia boleh rujuk pada Sahih Fiqh As-Sunnah. Ada rujukan dia. Dan pendapat yang mutamat di kalangan mazhab tadi dalam mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i sebut tamatnya waktu Isyak ialah apabila terbitnya fajar shadiq. Boleh take note kat situ. Bila kita solat Isyak, mungkin ada yang tertidur. Ni tak sengaja bukan dia tidur sungguh, ni ada yang kepenatan. Memang ada yang selalu bertanya pada saya, dia kepenatan. Jadual dia padat sangat. Ada ibu-ibu yang baik sangat, yang sangat mithali, bangun pagi-pagi seawal pukul 3, pukul 4 pagi dengan tahajud dia, kemudian masak untuk anak-anak semua, bawa bekal, Masya Allah, dengan dia pergi kerja, balik untuk diri sendiri pun tak ada nah. Jadi dia kata selepas sahaja maghrib tu dia terus pengsan, tak sedar diri sungguh, tak sedar diri. Pengsan dalam bracket, ya. Pengsan sungguh, dipengsankan, ya, tak sedar. Jadi sedar-sedar pukul 5 pagi Ustazah saya sembahyang Isyak. Sah ke? Kalau ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i, waktu Isyak itu sehingga terbitnya fajar shadiq, maka sahlah. Kita siapa nak tentukan? So kita tengok pendapat ulama. Okey, saya skip tapi saya nak sebut tentang Isyak tadi, ya. Tentang pandangan orang yang melewatkan solat Isyak. Ni menjawab juga kepada yang pernah bertanya kepada saya. Lebih eloklah kita ni menjawab berpandukan kata-kata ulama. Dan bagi mereka yang suka lewatkan solat Isyak dengan sebab pembelajaran, dia sebenarnya dia dah masuk waktu Isyak, tapi sebab ada pembelajaran sampai pukul 11 malam, dia kata 8 sampai 11 contoh kata. Jadi dia terlewat 8 sampai 10.30. So terlewat. Kuliah-kuliah lah biasanya kan. Itu tak ada masalah. Lepas tu dia akan solat lah. Ataupun solat Isyak tu dilewatkan sebab apa? Sebab kalau dilewatkan, nescaya jemaah akan lebih ramai untuk solat Isyak. Contoh kan. Jadi boleh. Dan sebaliknya jika tiada sebarang keuzuran, tiada sebarang keperluan, ya, maka solat tadi tidak dilakukan awal waktu.
Sebab itu yang lebih utama berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saya bacakan mafhum saja. Bagaimanakah akan kamu lakukan sekiranya kamu berada bersama-sama kaum yang melewat-lewatkan solat dari waktunya? Nabi tanya kepada Abu Dzar. Lalu Abu Dzar berkata, apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatlah kamu pada waktunya. So kita boleh, yang ini digunakan sebagai hujah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melewatkan solat Isyak untuk berqiyamul lail. Faham ya? Kita untuk panduan kita lah ya. Baik. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab pertanyaan ataupun persoalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bacakan mafhum sahaja. Amalan apakah yang paling Allah sukai wahai Rasulullah? Ditanya pada Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Kemudian qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi, solatlah pada waktunya. Sebab Abdullah bin Mas'ud tanya, apa amalan yang Allah paling suka wahai Rasulullah? Allah kata, solat pada awal waktunya. Maknanya itu adalah dalil-dalil yang nak menjawab persoalan ataupun pertanyaan. Kadang-kadang orang tanya memang betul-betul dia nak tahu. So kita kenalah alert dengan semua ini, dengan semua permasalahan yang berlaku ni. Jadi kena ada ilmu lah untuk menjawab pun, kena ada ilmu juga ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, habis yang tu, habis satu bab. So kita sambung pula yang bawah tu. Bagi kata kat sini tadi kan, sehingga sepertiga malam tadi, mengakhirkan tu bukan maksud kita sungguh lewat nanti sepertiga malam baru buat, tapi dia nak cerita pasal waktu tadi tu masuknya Isyak, waktu dia tadi habis jalur merah sampailah sepertiga malam. Tetapi kita dah cerahkan juga tadi pendapat Imam Syafi'i sampailah fajar sadiq. Okey. Jadi kalau dia solat lewat tu disebabkan ada keuzuran, itu tak apa. Baik, sambung. Allahumma salli ala Muhammad. So saya skip lah yang tu Jadi bagi seorang muslimah, tentu yang demikian tadi, yang kalau solat lambat-lambat tadi sebenarnya memberatkan diri juga sebenarnya. Kalau ikutkan kalau katakan dia nak simpan solat tu, dia sengaja tidur, tak boleh lah, tak boleh kalau kita berdasarkan pada apa yang para ulama bawakan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan jika seorang muslimah menjaga solat pada waktunya, maka Allah akan jaganya pada setiap keadaan. So kita insya-Allah, kalau kita muslimah, kita jaga solat, buat pada waktunya, awal waktu ya, Allah akan jaga kita insya-Allah ya. Baik, sambung. Dan kita akan mendapat berkah waktu, dapat waktu yang berkat. Ni dapat pergi datang kuliah ni waktu berkat lah ni, betul. Sebenarnya tak semua orang dianugerahkan dengan keberkatan waktu. Jadi bila Allah lorongkan kita kepada satu benda yang Allah suka, masya-Allah ya, sebenarnya kita sudah mendapat keberkatan waktu. Sambung. Baik. Dan satu lagi dia kata kelebihan bila tunaikan solat awal ini ya, ialah membantu segala urusan kita itu Allah bantu insya-Allah. Okey, faham Dan jika terlewat solat, ada orang tanya saya, Ustazah, dia kata kalau nak berbalik kepada tadi solat awal waktu, nanti bawa urusan lancar, nanti kaya, berjaya, macam dia katakan. Tapi saya tengok ada juga orang yang tak solat. Bukan kata lewat solat, ni tak solat ni. Tapi elok molek je dia Ustazah. Elok, dia berjaya, dia kaya. Jangan kita tertipu. Yang kita tertipu, kalau kita buka Allahumma salli ala Muhammad Al-Quran juzuk yang ke-14 ya. Tengok yang mana Allah sebut ada orang yang Allah bagi nikmat pada dia, maka Allah kata bergembiralah nikmat tu. Gembiralah. Kita jangan suka sangat suka sangat. Kita tengok orang yang takut dia istidraj. Dapat semua sekali tapi dia tak solat. Istidraj lah. Ada orang yang dia menangisi ataupun dia menyesali dengan kehidupan dia yang sangat susah, sedangkan dia orang yang solat dia sebenarnya bila kita solat tu dia tidak pernah rugi. Orang nampak ini rajin solat tapi dia macam susahlah hidup dia. Okey, betulkan solat. Betul dah solat dah, memang dah solat dah, betul lah solat dah, tapi betulkan solat. Betulkan solat maksudnya apa?
Ya, betulkan bacaan dia, betulkan semua sekali. Rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi. Apa tu Ustazah? Rukun fi'li tahulah yang perbuatan tu kita rukuk, kita sujud, kita i'tidal. Okay, semua itu adalah rukun fi'li. Rukun qawli, betul, bagus, bacaan dalam solat. Baik, rukun qalbi. Sudah. Saya kalau tahu qalbi tu apa, saya dapat jawab soalan tu. Qalbi ni hati. So hati kena niat tadi kan? Niat kita belajar itu. Niat kena ada apa? Ada 3 tu. Ya? Ingat lagi tak? Apa dia? Niat ada 3 tu. Saya paling suka kalau orang ingat. Apa dia? Ingat lagi tak? Niat ada 3. Bagus. Qasad. Lagi? Ta'yin. Ta'arud. Bagus. Ahsanti. Saya bagi hadiah raya nanti kuih raya. Okey. Sambung. Okey. Allahumma salli Muhammad. Jadi jika anda terlewat waktu solat, anda wajib menggantinya. Maknanya terlewat ni bukan sengaja lewat, ya. Terlewat sungguh-sungguh ni ada tadi masalah, tapi kita kena sembahyang hormat waktu. Ingat tak saya sebut itu? Solatlah hormat waktu. Jadi bila dah habis lupa waktu tu, kita dah sampai tempatnya, cepat-cepatlah ambil wuduk dan solat qada. Sebab kita tadi kan. Okey, sambung. Dan jika banyak yang terlewatkan, maka anda wajib menggantikannya secara berturutan. Kalau katakan terlewat banyak sangat, kita tinggal solat dulu. Banyak solat yang tertinggal, terlewat tu tertinggal. Ada orang yang dia kalau tengok orang wanita, sebab nama mufid wanita kan, bersalin. Orang tu kata pantang 40 hari. Dia pun pantang lah 40 hari. Ada orang tua kata pantang 60 hari. Memang pantang 60 hari. Sampai kuku-kuku pun dah panjang tengok. Sial so tengoknya ya. Kenapa tak potong? Nanti tak habis lagi hari, dah habis hari baru potong. Jadi sudah dulu masa kecil-kecil tak faham, ya. Kenapa pula dah habis hari nak potong? Hari habis tu apa? Bila kita belajar, sebenarnya dalam Islam sebut, bila dah habis darah dah berhenti, maknanya dah habis lah tu nifas. Solat lah macam biasa. Tapi ni dia tak habis lagi hari 60 hari, nifas dah habis pun dia tetap tak habis hari lagi. Dia pantang-pantang tu tak apalah, pantang sampai 60 hari. Tapi solat kena buat, kena mandi wajib, kena solat. Faham ya? Tapi ada juga yang tak faham, dia tak berkesempatan untuk memahami, tak diajar, ya. Jadi dia kata, Ustaz Salam, banyak saya tinggal solat, Ustaz tak tahu ni, tak pernah tahu. Ya kan, memang pantang lah, boleh je lah. Jadi kalau tak tahu nak buat apa? Cubalah kita qada'kan. Kalau macam tu banyak tahun Ustaz, banyak anak berapa orang, nak kira 7 orang Ustaz. Qada' je lah. Sampailah kita dipanggil oleh Allah. Sampai habislah. Ya, setakat mana kita mampu buatlah gitu. Okey. Itu bab masuk waktu dan sampailah kepada solat tu di awal waktu, atau kemudian disebut solat yang dah luput waktu, semua dibicarakan. Solat dah luput waktu maknanya waktu dah luput dah. Yang dulu punya kefarduan tu dah tertinggal. Macam ni nak buat? Kena qada' kan? Begitu. Dan sebenarnya kalau ikutkan dalam fiqah, qada' ni boleh 2 keadaan sahaja. 1, tertidur. 2, terlupa. Okey, 1 tertidur, 2 terlupa. Ingat ni, 1 tertidur, 2 terlupa. Ini sahaja yang boleh qada' asalnya. Tapi sebab dulu kita dalam keadaan kita tak perasan, ada orang yang duduk dalam zaman agogo. Tahu zaman agogo? Kat Su. Zaman agogo tunjuk-tunjuk langit tu kan. Jadi zaman tu banyak tertinggal solat kemungkinan. Tak faham dulu, tak ada masjid dalam negeri pun tak ada lagi masa tu nak sediakan kuliah. Jadi tertinggal solat yang dulu-dulu tu, kita teringat kita tertinggal. So kita pun qada'. Ataupun masa tu memang sengaja tinggal pun tak rasa macam bersalah. Sebab mungkin tak faham. Dia kalau faham, dia akan rasa bersalah. Dia tak faham, lainlah cerita kan. Gitu. Macam orang gila, dia tak pakai baju, tak pakai seluar, dia rasa bersalah tak?
tak rasa bersalah kan? Sebab dia tak faham pun, tak tahu pun. Jadi kalau orang yang dah faham ni, kalau dia tak pakai baju, tak pakai seluar, dia rasa bersalah tak? Bukan rasa bersalah lagi susah, rasa nak mati dah susah. Kan? Faham tak? So tadi kalau orang tadi tinggalkan solat sebab dia tak faham tadi, dia ada rasa bersalah tak? Macam itulah. Dah faham? Okey, bagus. Petang-petang ni kena bawa banyak ilmu analogi, perbandingan supaya cerah mata. Puasa pula, perut lapar ya. Banyaknya mujahadah, masya-Allah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala cipta Ramadan ni kan, orang penat tau. Penat, tidur pun sikit kan, makan pun sikit, tapi ada daya datang kuliah. Mana datang kuliah? Macam mana datang keupayaan tu? Keberkatan tu datang pada Allah. Ingat, Allah pilih sebab Allah berkati. Tak ada rasa seruk, tak ada rasa syukur ke? Syukur tau. Kalau ustaz sebut gitu kan, ya Allah, rasa macam terkena saja kat jiwa diri tu. Ustaz sebut begini je, siapa datang lambat tu maknanya tak berkati waktu mu. Tengok tak datang lambat masuk kuliah pun disebut ya. Siapa lambat ni mana waktu dia tak diberkati. Ya Allah, berasa sampai jantung sampai perut semua. Begitu sekali Tapi sini alhamdulillah ada masuk apa tu majlis ilmu tu. Itu tandanya kita diberkati insya-Allah. Okey, sambung. Menutup aurat. Yang keempat, syarat menutup aurat muka surat 58. Okey. Dah ya? Okey, kalau dah saya teruskan. Menutup aurat seorang muslim hendaknya menutup aurat dengan sesuatu yang tidak membentuk lekuk badan dan tidak dengan bahan yang transparent. Dia kata yang tidak yang nampak ya. Satu dia pakai, dia tak melekuk-lekuk, nampak semua. Nampak semua. Nampak semua bangku-bangku tu semua nampak belakang. Itu tak boleh pakai. Okey. Bukan menyalut badan. Ni kena faham. Ada orang pakai salut badan. Tu senyum. Dia faham tu maksud tu. Salut badan. Dia kata saya tutup ni. Ada orang pakai kan, dia pakai salut fit je, semua tutup ni. Sampai ke stokan pun pakai, tahu? Ya. Tapi semua ikut, nampak semua sekali, masya-Allah. Apa yang ditutup tu? Aurat ni maknanya sampai orang tak nampak kita punya bentuk tu. Tak nampak sebiji-sebiji bentuk tu. Faham Kena cerita macam itulah ya. Baik. Dia kata pakaian muslimah ni sebaiknya longgar, lebar. Kalau kita punya badan kita sebenarnya kalau nak fit tu pakai saiz S, janganlah beli S. Ni masuk program kuruskan badan contoh. Dah kurus, ambil saiz S. Kenapa nak kurus? Sebab nak pakai baju kebaya saiz S. Maklum salah lah tu. Nanti dapat murka Allah nanti. Nak kurus sebab apa nak kurus? Saya tak nak ada penyakit ni, nak sihat, nak ibadah. Dah kurus, pakai pun lagi bagus. Risaunya bila dah kurus, dulu bajunya 4 ela, dah kurus single seller je. Tu kita risau tu. Kecil bajunya. Ada yang pakai saiz budak-budak pun ada. Sebab nak nampak kecil. Allah. Kita minta dengan Allah janganlah uji saya Allah dengan membuka aurat. Sebenarnya kalau kita cakap hari ni Allah nak uji, senang saja kan. Apa-apa saja yang berkaitan dengan dosa sebenarnya kita cakap tu, ya Allah aku berlindung dengan kau, jangan buat benda ni ya Allah. Aku cakap ni untuk memperingatkan diri sendiri ya Allah. Tolong ya Allah. Jangan uji lagi. Jangan uji kita dengan benda-benda macam tu. Memang kena doa kan. Sebab kalau kita cakap macam tu nanti seolah kita macam sombong. Kita ni kan dah tutup aurat contoh. Jangan melekeh-lekehkan. Allah nak pusingkan tu sekelip mata saja. Hari ni kamu tutup aurat, kamu cakap kat orang macam-macam. Tapi kita cakap ini bukan kita ngutuk orang, tetapi kita membetulkan, maksudnya membawakan bayangan-bayangan keadaan kalaulah menutup aurat tu macam mana ya, kalau yang tak tutup tu macam mana, kalau orang kurus, orang dah kecil apa semua, jangan kita kecilkan lagi baju. Baju pakai biar saiz dia besar. Itu kena faham. Faham Dan ketika solat pula dia kata tadi longgar, lebar, tutup aurat menutupi dua mata kaki, maknanya kaki tutup sekali lah. Kalau kita pakai stokin tak masalah lah. Ketika wanita solat, jika tidak dikhawatirkan ada lelaki asing melihatnya, maka hanya wajahnya yang boleh terbuka. Dia kata kalau tak ada lelaki tengok, wajahnya boleh terbuka.
Tapi kalau ada lelaki asing, wajahnya elok tutup tu burqa, pakai niqab. Tetapi sebenarnya ada hukum-hukum berkaitan dengan bila solat memakai niqab ni. Ada mengatakan harus, ada mengatakan makruh. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita tak payah panjangkan yang itulah. Kita pun tahu aurat itu semua sekali kecuali muka dan juga kedua tapak tangan. Aurat ni semua sekali tutup muka dan kedua tapak tangan. Tapi hari ni dengan muka-muka pun dah tutup. Saya akan tutup karang, takut pula nanti saya cakap dia orang tak faham kan. Jadi saya tak tutup lah mulut saya. Dia sebenarnya bila kata membuka muka dan dua tapak tangan, itu disebut dalam Al-Quran, ya. Niqab ni yang kata orang bercadar tu, ya. Okey. Kalau burqa ni, burqa tutup terus, itu burqa. Lama ustazah, burqa saya tahu barakah aja. Burqa ni adalah yang tutup terus, niqab ni yang sebelah sini. Okey. Dan disebut kalau ustazah memetik penulisan Yadim menyebut bahawa sebelum Islam wanita Arab jahiliah ni memakai bermacam-macam ragam pakaian. Dia punya apa? Dia punya jenis-jenis je lah. Macam ada khimar ni tutup kepala, kalau dar menutup badan, jilbab pakaian dipakai di atas jilbab ni pakaian dipakai di atas tu, macam sarung tu jilbab. Faham okey. Kemudian niqab tutup muka, nampaklah mata dia. Burqa tutup semua sekali. Bila Islam datang, pakaian disyaratkan ialah hijab. Hijab sahaja. Hijab ni ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Mencerahkan bahawa muka dan kedua tapak tangan ini bolehlah diperlihatkan, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jika ada fuqaha yang mewajibkan niqab atau burqa, ia adalah khilaf yang sudah ditolak oleh ahli tahqiq. Jadi kita ni bukanlah orang yang alim untuk menentukan apa tu okey ke tak okey ke, tetapi sebenarnya dalam tentang hukum ni kita membaca pendapat-pendapat ulama, orang-orang yang diberi autoriti untuk membicarakan tentang hukum. So kita bacakan saja. Jadi kalau kita solat tu, apa dia punya terbaiknya ialah membuka mukalah. Sebagaimana kita pergi tawaf di Kaabah. Siapa tawaf, siapa buat umrah, dia tak buka dia punya muka, dia tutup juga. Siapa yang tak buka? Dah pernah pergi umrah dah? Dah. Okey. Masa tawaf tu buka muka tak? Buka. Kalau tutup apa jadi? Tak sah. Betul? Betul. Betul. Confuse saya ustazah. Okey, kalau kita tengoklah dia punya syarat-syarat tu kan. Okey. Jadi kalau dalam macam mana kita bertawaf, begitu kita solat, sama juga kita bersolat tadi. Solat begitulah. Muka kita bukakan, ya. Kita baca itu. Bukan kat sini kot, tempat lain. Saya ni kadang tak ingat kat mana entah saya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan mukaku, aku hadapkan wajahku. Fataras. Nampak ya? Daripada Allah Subhanahu wa taala ketika solat. Okey, saya tak panjangkan yang tu. InsyaAllah nanti kita akan masuk dalam bacaan solat. Saya akan elaboratekan dengan panjang sekali bab-bab tu semua sekali tu, ya, dan bacaan solat tadi. Okey, sambung, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut la yaqbalullahu salat haidhi illa bi khimarin. Apa maksud dia? Allah tidak akan menerima solat wanita yang sudah haid ataupun baligh kecuali dengan memakai penutup kepala, bukan penutup muka. Kecuali yang memakai penutup kepala. Kalau dah haid, dah baligh, solatnya kena tutup aurat lah. Kalau tengok kanak-kanak yang belum baligh menunaikan solat tanpa memakai hijab, tak tutup kepala, tak tutup, jangan dirotan. Sebab dia sendiri pun kalau katakan dia tunaikan dalam keadaan dia tutup pun, dia tidak ada taklif ke atas dia. Bila dah baligh tu, ia ada taklif. Maksudnya hari tu kan dia macam malas kan. Kita kata dengan solat, dia tak ambil wuduk pun, dia solat terus. Jangan kita ambil rotan, kita pukul dia. Ataupun dia ambil wuduk tapi dia tak nak pakai telekung. Tak nak, suruh pakai, tak mau. Jangan ditengking, jangan dimarah dia.
Ustazah dulu sebab belajar tu, bila anak ustazah tak pakai tudung tu, ya, masa solat tu tak pakai tudung, ataupun telekung kita sediakan yang comel tu kan, dia tak pakai, jangan marah. Jangan marah dia, ya. Alhamdulillah sebab dah tahu ilmu tu, jadi dia solat rambut dia keluar pun suka hati dia lah. Tak apalah dia solat. Jadi dia nak solat. Tapi alhamdulillah nanti dia akan sampai satu peringkat dia sendiri dia faham, dan masya-Allah bila sampai dia balik dia sangat menjaga gitu, ya, caranya gitu. Okey, sambung, ya. Okey, saya bawakan sikit, ya, perkataan haid. Pasal tak kat situ? La yuqbalullahu salata haidhi. Haid tu, perkataan haid tu dia tak bincang kat situ, tapi saya baca kitab lain lah, kitab yang tulis oleh Tariq Muhammad Tariq Ramadan, Muhammad Tariq Al-Akhyar Al-Medani. Silap, Muhammad Tariq Akhyar Al-Medani. Dia kata perkataan haid yang terdapat dalam hadis yang kita baca tadi tu, yang dikemukakan bermaksud sudah dewasa ataupun mencapai umur haid, itu haid, baliglah, ya. Dan Abu Qatadah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksudnya Allah hanya akan menerima solat seorang wanita yang menutup perhiasannya. Dia juga hanya akan menerima solat seorang wanita yang telah mencapai usia haid jika dia mahu menutup kepalanya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam musnadnya As-Saghir wa Al-Kabir. Okey, sambung. Jadi Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa pengarang kitab Al-Muhkam berkata hadis tersebut menunjukkan bahawa wanita wajib menutup kepala dalam solat. Okey, habis. So kita dah finalisekan kat situ, kena tutup kepala bila solat. Baik. Tetapi bila dalam solat ini ada juga persoalan yang timbul. Apakah aurat wanita dalam solat? Sama tak aurat wanita dalam solat dengan luar solat? Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan seluruh badannya adalah aurat kecuali muka dan dua tapak tangan. Ini merupakan pendapat Al-Hadi dan salah satu daripada dua pendapat Al-Qasim, dan dia juga merupakan salah satu daripada pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Malik, Imam Malik. Dan pendapat-pendapat mereka akan dijelaskan dengan lebih terperinci kejap lagi saya sebut. Dan ada juga yang mengatakan bahawa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali dalam solat kecuali muka. Ini merupakan pendapat sahabat-sahabat Asy-Syafi'i. Ada juga meriwayatkan pendapat ini pada Ahmad. Dan kesimpulannya, menutup aurat adalah satu daripada syarat solat, syarat sah solat, ya. Dan petua hadis yang berkaitan ini, yang mana Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah wanita menunaikan solat dengan memakai pakaian yang tudung kepala sahaja tanpa memakai kain sarung? Pakai pakaian dan tudung kepala sahaja. Pakai pakaian dan tudung kepala sahaja tanpa pakai sarung, kain sarung. Nabi jawab, boleh sekiranya pakaian itu cukup labuh sehingga menutupi bahagian atas kedua tapak kakinya. Boleh, kalau labuh sampai tutup kaki dia, boleh. Dalam hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong, Allah tidak akan memandangnya ataupun memberi rahmat kepadanya pada hari kiamat. Tetapi Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, apakah yang perlu dilakukan oleh wanita terhadap hujung kain mereka, wahai Rasulullah, kalau solat? Maka Nabi jawab, labuhkanlah dengan kadar satu jengkal. Bila kita solat, labuhkan dengan kadar satu jengkal. Ummu Salamah kata, jika begitu tapak kaki mereka akan dibiarkan terbuka, wahai Rasulullah. Maka Nabi jawab lagi, Nabi kata, kalau begitu labuhkan dengan kadar satu hasta dan jangan melebihi kadar tersebut. Satu hasta macam mana? Ni satu hasta. Satu depa macam gini, ya. Satu hasta begini, ni pada hujung ni sampailah ke sini, ya, ke pelipat ni, satu hasta. Baik, nak ukur dari mana? Okey, nampak ni tapak kaki. Mana nak jadikan tapak kaki? Yang tapak kaki. Tapak kaki. Jangan baca saya punya jenama handphone Ni cak ayam. Okey. Ni tapak kaki, okey. So kita punya kain tadi tu, satu hasta. Panjang ni lah lebih dia. Supaya nak menjaga aurat tadi. Clear? Clear. Dan sebab itulah bila kita nak solat ni, kita sendiri kena ambil tahu dan kena ambil cakna. Kita ni solat kain kita panjang mana, dan kita kata asalkan sudah. Jadi bila dah terkeluar
kaki kan tanyalah ustaz, kalau kaki kita terkeluar macam mana? Kita tidak ambil tahu, tak betul-betul alert dengan benda tu, itu kita rasa macam kalau dah terkeluar itu bukan itu dah memang sengaja dah tu kategori tu. Kecuali memang dah tak boleh elak dah, dia terlupa dengan dia punya pakaian solat dia apa semua, so yang dia mungkin dah kena najis, tak boleh nak guna, ada yang tu je. Pandai-pandailah kita melabuhkan sampai dia boleh, kita boleh solat tanpa membuka aurat. Namun begitu sebenarnya aurat dalam solat dan aurat di luar solat, berat lagi aurat di luar solat kita di luar ni, ya. Sebab tu kalau seorang itu sudah menutup aurat di luar solat, dan tidak susah bagi dia untuk bersolat dengan pakaian yang sedia ada. Sebab tu kita ni digalakkan untuk pakai menutup aurat supaya apabila waktu sampai saja kita boleh solat dengan pakaian yang ada, kan? Alhamdulillah, kan? Macam ni pakaian semua menutup aurat, alhamdulillah. So kalau kita nak suruh solat dengan pakaian ni, boleh solat tak? Boleh solat. Tapi kalau tak tutup aurat, jenuh masa itulah, ada yang belau ni tapi solat. Faham tak tu? Ya. Apa namanya, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita kata dia sungguh gitu dia, dengan kuku color warna-warni, dengan rambutnya pun berwarna-warni, boleh tahan juga, tapi dia solat. Jangan kita menjadikan dalil begitu, ya. Tak nak panjang lagi lah, nanti kita bincang panjang-panjang tu, ada dia punya tempat dia, so hari ni kita stop dulu. Okey, kita sambung tadi. Ya, jadi pakaian yang disarankan oleh Rasulullah SAW tadi, kita dah tahu dah, kena ikut KPI jugalah, bukan ikut suka kita, tapi ikut apa yang syariat kata. Baik, jika seorang wanita telah mencapai masa-masa usia haid tadi, muka surat 58 tu, ya, dia wajib menutup kepalanya ketika hendak solat meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Jangan ingat ada orang atau tak ada orang, aku dengan Allah saja. Maka tak payah pakai apa-apa solat, Allah tahu, dia kata. Jangan gitu, ya. Baik, kebanyakan wanita menganggapnya sebagai perkara yang macam remeh sahaja, tak penting, kan? Tapi insya-Allah kita di Malaysia ni, alhamdulillah orang faham etika nak solat macam mana. Baik, sesekali sebahagian kaki dan tangan mereka terbuka atau terlihat rambut kepala mereka dan mereka tetap solat dengan keadaan seperti itu, ketahuilah bahawa yang seperti itu adalah di antara yang boleh membatalkan solat, ya. Ini pun dia ada perbahasan dia, mungkin kat depan nanti kita bahaskan, ya. Kalau boleh buat catatan kat situ, ya, kita bahaskan tentang orang yang terbuka aurat di ketika solat, sebab memang ada dalam perbahasan para mazhab, ada. So hari ni tak sentuh dululah yang tu, ya. Jadi solat wanita tadi dianggap tidak sah, dia tidak dianggap sah selama ada bahagian badan yang terbuka ketika solat, padahal dia mampu menutupnya. Sebab tu kena ambil tahu pakaian apa yang kita nak solat ni. Jangan pakai pakaian terbelah nak solat, ya. Kain telekung terbelah pun biar je. Kalau yang wakaf tu terbelah tu, boleh terimalah, tak siapa sangat nak jaga. Yang kat rumah ni terbelah kain dia, dia biar je, ya. Nanti kalau dah ternampak kaki kan, ternampak lah pula, kita yang tak ambil kisah, mana boleh kata sengaja tu, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata, hai anak Adam, itu dalam surah apa, Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid. Apa tu, pakai indah di setiap masjid ni, pakai yang elok, yang tutup aurat. Kata indah berwarna-warni dia. Dah lah kawan tu solat tarawih, pandang je telekung dia, cantik benar telekung dia. Nak tanya boleh kat mana, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kat mana telekung, cantik lah. Nanyalah, ya. Memanglah indah maknanya bersih elok, tutup aurat, cantik. Dulu kalau kita kecil dulu, tok-tok kita, mak-mak kita memang dia warna putih saja. Nak sampai sekarang pun kita punya mak-mak suka warna putih, kan dia tak suka colour lain. Kalau bagilah dia hadiah telekung colour lain, tak pakai. Warna putih tu lah dia suka, ya. Dia percaya putih ni bersih, nampak kan, gitu. Okey, sambung.
Yang kelima, itu syarat yang keempat tadi, mestilah menutup aurat. Kalau tak tutup aurat tidak sah solat, penat solat ya. Okey, yang kelima menghadap kiblat. Solat tak boleh nak adab suka hati kat mana-mana. Sekejap hari ni kat sana, hari ni kat sana. Kenapa awak? Saya dah bosan lah ngadap sini je. Saya nak adab sana pula. Tak boleh ya. Jangan suka-suka hati. Kena hadap kiblat. Dan jika seorang muslimah sedang berada di rumah, di masjid atau di tempat lain di muka bumi ini, ketika hendak solat, dia wajib mencari arah kiblat. Kemudian solat mengarah padanya. Kalau kita berada di mana-mana, pergi jauh lah ke, pergi rehlah ke, nak solat, alamak kat mana ya, cari tempat untuk kita sediakan bawa segala kelengkapan untuk kita tengok arah kiblat kat mana. Kalau tak ada kelengkapan tu nak tengok macam mana? Tengok matahari ya. Okey, sambung. Okey, jika dia sedang berada dalam Masjidil Haram dan melihat Kaabah, dia wajib menghadap ke Kaabah dengan tepat. Ya, hadap terus ke Kaabah. Itu senang sebab nampak Kaabah. Cuma sekarang ni mungkin susah pasal besar dah Masjidil Haram tu. Kalau dulu daripada bukit Safa tu boleh nampak kan? Betul tak? Tapi sekarang dah tak boleh nampak. Jadi kalau kita berada dalam Masjidil Haram tu, tak semestinya kita boleh nampak Kaabah. Ya? Okey, sambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, maksudnya hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi Allah SWT Muhammad itu kisah dia arahan untuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram tu. Asalnya kan kita punya kiblat tu di Baitul Maqdis ya. So bila Nabi ni mengharap sangat agar kiblat ni diubah ya, maka Allah, panjanglah ceritanya tu maka Allah pun turunkan wahyu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblah." Dia kata jika kalian hendak mendirikan solat, dia kata jika kamu hendak mendirikan solat, maka sempurnakanlah wuduk, kemudian menghadaplah ke kiblat. Dah ambil wuduk, hadaplah kiblat. Ya. Siapa yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka solatlah dengan menghadap ke mana arah untuk apa? Yang semampunya. Semampu dia. Contoh, kalau dia duduk di hospital ataupun dia sakit dekat rumah, dia macam mana dia nak bangun kan? So dia hadaplah kiblat semampu dia ketika itu. Dia tak boleh bangun, dia sakit, dia tak boleh bangun lah. Sakit yang boleh bangun tak bersalah lah, solat hadap kiblat lah. Ni kini dalam keadaan daruri lah. Dia solat ikut kemampuan dia, kat mana dia arahkan kiblat tu. Baik, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan ya. Bila kita nak solat ni kena ada takwa lah, berfaham, kena hadap kiblat. Yang mendorong manusia itu untuk benar-benar mengikut syarat-syarat tadi tu ialah takwa. Kalau orang tak ada takwa, dia tak ikut semualah. Dia ikut dan dia je ya. Baik, sambung. Jika seorang muslimah sedang dalam kenderaan, contohnya kereta, apa lagi, pesawat tu, kapal terbang lagi, ataupun atas binatang tunggangan. Ada jadi yang dalam sini menunggang kuda? Tak ada. Menunggang unta? Pun tak ada. Yang mari sini tadi semuanya jalan kaki pun tidak, naik kereta. Naik kereta ya. Jadi Allah SWT Muhammad kata kalau muslimah berada dalam kenderaan macam tadi kereta dan sebagainya tadi itu ya, kemudian dia bermaksud untuk solat sunat, dia boleh solat menghadap sesuai arah kenderaannya yang jalan tadi, yang sedang meluncur tadi tu kan, dia boleh. Jangan di tengah bawa kereta dah solat, tolong. Ustazah kata boleh je solat sunat dalam kenderaan. Dia tengah bawa kereta, dia lepas steering. Jangan ya. Ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad bahawa kebiasaan Nabi SAW bila dalam perjalanan baginda akan solat di atas kenderaannya dengan menghadap sesuai arah kenderaannya ya. Jadi jika datang waktu solat wajib, baginda turun lalu solat menghadap kiblat. Sebenarnya kita tidak ada kekangan kita nak solat kan?
Kalau kita pergi mana-mana, sebenarnya kita boleh je berhentikan kereta kita kalau tak ada sangat tempat nak solat lah. Tapi Malaysia kan senang. Sana ada surau, sini surau, sana masjid, sini NR, sana Petronas. Masya Allah, Masya Allah. Puji dan syukur untuk Allah. Sungguh-sungguhlah, di mana saja kita pergi, bila balik Malaysia, lega. Lega ya Allah, lega selega-leganya, Masya Allah. Itu pengalaman kita semua kan? Saya pernah mengikuti satu kita panggil jaulah lah ke negara yang berdekatan, naik bas. Boleh faham kot, negara berdekatan naik bas. Brunei tak lepas naik bas. Okey ya. Jadi Masya Allah, bila balik je berentah je sampai dah masuk Malaysia semula. Masya Allah, Allah bestnya nak berhenti, nak pergi solat apa. Memang Alhamdulillah, kita bersyukurlah di bumi Malaysia ni, ya, sungguh syukur sangat, ya. Tak ada kekangan lah kata tak solat ni. Memanglah Masya Allah, kalau tak solat juga tak tahu nak katalah, sebab banyak sangat tempat untuk solat, ya, tak ada kekangan. Kalau kata saya mesti nak pergi toilet dulu, toilet berlambat yang free, yang bayar semua ada, betul tak? Apakah alasan? Tak ada alasan lah, tak ada alasan. Alhamdulillah. Okey, sambung. Sama lagi, dia kata jika datang waktu solat wajib turun tadi, bila solat waktu solat wajib, solat fardu, Nabi akan turun pada kenderaan. Kalau solat sunat, Nabi solat je. Okey, jika muslimah berpergian mengunjungi kerabat, kalau kita pergi ziarah saudara mara, sampainya di sana dia masuk untuk mendirikan solat, sebaiknya tanyakan dulu tuan rumah arah kiblat kat mana, supaya tak ada was-was. Kita biasa memang tanyalah. Dia kata, sini pula, bukan itu datang belah sini ke? Jangan dah tuan rumah tunjukkan, dia pula jaga yang tuan rumah. Bukan belah sana ke? Itu datang macam belah sana. Padahal dia yang salah kiblat. Baik, itulah 5 syarat sah solat, yang satu sama lain saling berkait. Tidak boleh empat cukup, satu tertinggal tak boleh juga. Ataupun buat satu saja pada ni, tak boleh juga. Okey, setakat tu ada soalan, kita bagi peluang untuk tanya soalan lah kalau ada soalan. Pada saya faham dah tu kot, ya. Terang dah tu insya-Allah, ya. Okey. Baik. Kalau ada terang, kita masuk subtopik yang seterusnya, iaitu rukun solat. Tapi kan sebelum tu saya nak jawab soalan yang ada siapa tanya pasal keputihan itu. Ada kan? Okey. Saya jawab itu apa keputihan? Boleh terangkan balik. Saya jawab itu secara ringkas kan? Tapi sebabkan Ustazah fikir kalau tak terangkan betul-betul takut nanti benda tu satu benda yang penting kan? Nak tunggu sampai tajuk dia tak sampai lagi, lambat lagi. Tapi saya jawab secara surface itu. Hari ni jawab secara mendalam, ya. Dan Imam Syafi'i sebut dalam Kitabul yang dipetik oleh Allahumma salli ala Muhammad, ulama, ya. Dia kata setiap kencing, mazi, wadi atau sesuatu yang tidak diketahui atau diketahui keluar dari kemaluan, maka semua hukumnya najis kecuali air mani. Itu dalam Kitabul ya, disebut jilid 1 muka surat 72. Dan ini bermakna sekiranya cairan keputihan datang daripada dalam faraj selain daripada mani, maka statusnya najis. Okey. Dan keputihan adalah najis dan membatalkan wuduk kerana ia keluar daripada had batin faraj. Had batin faraj ni adalah tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Maknanya sampai ke dalam kan? Tak sampai kan? Kalau zahir kita basuh biasanya istinja. Apabila cecair tadi keluar daripada kawasan faraj yang tidak wajib dibasuh dinamakan rutubati jawfiyah. Dan kita boleh rujuk kitab Hasyiah Jamal dan juga Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib. Dia ada punya rujukan. Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin menyebut bahawa keputihan tadi membatalkan wuduk seperti angin dan kencing yang keluar daripada dalam. Akan tetapi jika keputihan keluar terus menerus, maka tidak membatalkan wuduk. Oleh itu tidak mengambil wuduk melainkan setelah masuk waktu, dan wuduk bagi setiap waktu dan amal lain seperti baca Al-Quran. Ini maksud dia macam salas lah
Kalau kata keputihan tu dia asyik berterusan sahaja, dia bila kata masuk je waktu tadi, dia kena solat di awal waktu, dan satu wuduk tadi tu boleh terpakai untuk satu solat fardu dan beberapa amalan-amalan sunat seperti baca Al-Quran, dan juga solat-solat sunat lain. Boleh merujuk Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Okey, itu adalah bahagian persoalan tentang keputihan. Dan kalau wanita yang keputihan, kalau nak buat solat tadi tu, saya dah sebut sedikit tadi, ya. Pertama sekali kenalah basuh farash daripada najis keputihan tadi. Okey, dengan elok ya. Kemudian catat ya. Kemudian memakai tuala wanita ataupun kita sebut panty liner ya. Di permukaan farash agar tidak mengalir keluar. Ya, sebaik-baiknya kalau ada cotton ball itu yang diletakkan situ, jangan dimasukkan dalam tapi letakkan di situ supaya dia tak meleleh lah, ya. Kemudian mengambil wuduk setelah masuknya waktu, kemudian wuduknya hanya sah untuk satu waktu solat fardu dan beberapa solat sunat yang lain, ya. Dan kaedah ini berdasarkan beberapa riwayat yang mana Fatimah binti Hubaishi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menceritakan masalah dia ni, masalah istihadah. Maka istinbat daripada hukum ini diambil terhadap keputihan tadi tu. Fatimah Hubaishi tanya, ya, dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana gini aku istihadah gini-gini? Nabi jawab, mandilah, kemudian berwuduklah bagi setiap waktu solat dan solatlah. Jadi sebenarnya kalau kita ikut tadi, ya, kalau bahagian keputihan tadi tidak memerlukan mandi pun sebenarnya, cukup hanya dia membersihkan sahaja tadi tu, farash tadi tu dan tempat cecair yang keluar tadi tu, dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Okey, terutamanya Asy-Syafi'i, ya. Okey, khalas, faham? Faham? Kalau faham, alhamdulillah, saya lega. Kalau dah faham, kalau tak faham, saya susah hati, ya. Okay, so kalau nak jawab pada kawan-kawan yang bertanya tentang keputihan, dia lain, dia lembapan pada farash lain, kalau keputihan lain, jadi kita kena faham tu, lembapan farash ni ada perbahasan dia juga. Dia kata tidak, ada kata itu bukan najis sebab dia lembapan, ini lain. Kalau keputihan tu lain. Okey, faham tak tu? Angguk je lah dulu. Nanti sampai tajuk dia yang tentang tu, kita akan clearkan tentang lembapan tadi tu, ya. Okey, alhamdulillah. Sambung rukun solat. Surat 59, rukun solat. Ada berapa rukun solat? Ada 13. Okey, kita ada lebih kurang masa 14 minit lagi. Danlah kita baca sikit kitab ni. Dia ada 13 rukun solat. Kalau dalam kitab Mughnil Muhtaj yang disusun, yang dikarang oleh Imam Asy-Syarbini, yang memetik kata-kata Imam An-Nawawi, melalui kitab-kitab Imam An-Nawawi banyak, kitab Ar-Rawdah, kitab Majmu', dan Imam An-Nawawi ni kita tahu dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita belajar solat ni ikut susur galur Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, dia Imam Asy-Syarbini meletakkan niat tu yang pertama. Niat tu pertama, bukan berdiri tu yang pertama. Ya. Kena ada pencerahan lah ni, saya bagi tahu niat tu yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang tak mampu, solatlah ikut kemampuan, dia duduk ataupun dia berbaring, macam tu. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ketika mana orang ni boleh solat baring, ketika mana tak boleh solat baring. Kalau solat tarawih boleh solat baring tak? Saya tanya ni, kalau solat tarawih, sebab tak tanya tadi kan, saya tanya saya suka kelas berdepan ni sebenarnya sebab saya suka tanya. Nanti saya balik jawab. Best tak? Okey. Kalau solat tarawih boleh tak solat baring? Nak tanya ni. Boleh? Boleh? Dia kata boleh. Kepala geleng. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Kak Su, kenapa boleh Kak Su? Yang ikut saya dalam kitab Mughnil Muhtaj tu. Sebab apa boleh pula solat tarawih nak baring? Sebab nama dia solat berrehat-rehat.
Tarawih tu rehat-rehatkan Ustazah. Kami pun santai lah sambil baring. Solat baring ni kalau orang sihat macam kita ni solat baring boleh tak solat tarawih? Tak boleh. Dengan yakin tak boleh. Jawapannya boleh. Ustazah, fatwa mana ni? Nanti kita belajar. Ya? Dalam kitab Muniyul Muhtaj kalangan Imam Syafi'i disebut. Solat sunat ni kita boleh je nak solat duduk. Nak solat baring boleh? Solat fardu tak boleh. Tak boleh. Solat fardu memang kena berdiri. Kita ni berkelayakan berdiri kan? Memang kena berdiri. Solat fardu ni dia ikut tingkat-tingkat. Tak boleh, orang ni tak boleh berdiri ni. Dia boleh duduk. Duduk kat mana? Duduk kat lantai lah yang paling afdal sekali. Bukan atas kerusi. Itu silap juga tu. Tak boleh berdiri. Duduk di bawah ni untuk membolehkan kita sujud. Ya? Duduk tu, apa tu yang bolehkan sujud sama ada adalah duduk bersila, duduk apa namanya iftirash, duduk tawaruk. Tu nanti belajar belakang nanti. Belum sampai lagi tajuk tu. Ya? Jadi ataupun Allah SWT Muhammad kalau apa namanya dia boleh duduk berlunjur lah kat bawah, tapi tak boleh sujud lah kalau berlunjur. Jadi kalau katakan dia memang tak boleh langsung ni, kaki dia ni memang dia dah boleh duduk atas kursi tu, takat dia duduk bawah, tak pernah duduk bawah dah. So dia hanya boleh duduk atas kursi lah ketika tu. Asalnya berdiri. Lepas tu kalau solat wajib dia kena gitu. Dia tingkat-tingkat dia. Lepas tu dia tak boleh ni duduk tak boleh, apa nama Allah Muhammad, duduk kat bawah tak boleh, atas kursi tak boleh. Dia dah paralyzed, baring. Okey. Contoh kata baring dia boleh tak mampu tak dia baring mengiring. Dia kena baring mengiring dulu untuk solat. Okey, dia tak mampu nak baring mengiring, dia baring terlentang. Okey, baring mengiring tadi hendaklah menghadap kiblat ke kanan lah. Ya. Tapi kalau dia tak boleh mengiring kanan, contoh kata dia ada kekangan untuk mengiring kanan, so dia boleh mengiring ke kiri menghadap kiblat, so dia miring ke kiri sebab dia tak boleh kanan tadi contoh. Tapi mengiring ke dua-dua belah pun tak boleh, dia hanya boleh tegak sahaja. Maka ketika itu hendaklah solat kakinya dihadapkan ke kiblat. Orang tu marah kalau baring hadap kiblat. Ya, kaki hadap kiblat langsung solat tadi. Dan hendaklah kepalanya ditinggikan. Nampak kaki dia tu, ya, dan kepala ni tu dihadap ke kiblat. Faham ya? Kalau nak hadap kepala kiblat, kaki tak boleh hadap kiblat, nak tahu kat mana kaki tu? Jenuh langsung lipatkan kaki tu kan. Okey, kaki lurus hadap kiblat dan mukanya hadap kiblat dan kepalanya ditinggikan. Okey, itu kalau katakan Allah SWT Muhammad dia inilah gerakan dia buatlah setakat mampu ya, tangannya tu buat isyarat itu, tangan dia rukuk, kepala tundukkan. Tapi kita tak ada langsung, tak ada keupayaan, tangan pun tak boleh angkat ya, kepala pun tak boleh nak gerak-gerak dah. Dia boleh solat pakai mata, syarat mata pun tak boleh nak kedip-kedip dah, gitu je solat pakai hati. Maknanya sakit dahsyat dah tu, mata sampai mata pun tak boleh gerak dah, masih lagi solat. Ingat ya, kalau tak boleh pakai hati, maknanya ketika itu kita yang solatkan dia. Jenazah lah tu. Jadi kalau elok-elok ni mata boleh gerak, tangan boleh gerak, boleh pergi bazar Ramadan, tak solat, memang kita solatkan dia awal sikit. Ya, kena solat ya. Solat ni penting. Solat lebih penting dari makan. Tak makan tak apa, jangan tak solat gitu ya. Solat ya. Insya-Allah di sini semua jaga solat. Alhamdulillah. Okey, itu tadi dah masuk sikit dah. Tak sabar nak menerangkan ya. Sebab dah tanya soalan tadi kan. Kan betul tak Ustaz kata? Tanya soalan, siapa jawab? Okey. Bagus, okey. Jadi yang pertama tadi niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi orang yang mampu, yang keempat apa dia? Baca Al-Fatihah. Ya. Tengok niat tadi rukun qalbi, mulakan dengan rukun qalbi kan. Kemudian takbiratul ihram rukun qauli. Ya. Berdiri rukun fi'li, betul? Kemudian Fatihah rukun qauli, rukuk rukun fi'li, i'tidal rukun fi'li, sujud rukun fi'li, bangkit antara sujud ataupun duduk antara dua sujud rukun fi'li lagi. Bagus ya. Kemudian kat sini dia tambah, nanti kita bagi yang apa yang ikut Imam Syafi'i Kemudian tasyahud akhir duduk tahiyat akhir, dah bagi salam ya. Kemudian selawat atas Nabi dia tak sebut tu. Lepas tu tertib. Baik.
InsyaAllah nanti kalau untuk pengajian yang ke depan, InsyaAllah bulan hadapan tu Ustazah akan bawa kitab tu untuk kita mengaji kitab tu lah. Untuk buat solat sahaja. So kita balik semula pada kitab ni. Baik. Disebut kat sini, kalau yang tu berdiri bagi yang mampu tu, berdiri bagi yang mampu tu disebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Disebut berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Yang kemudian Nabi SAW bersabda kepada Imran bin Husain, dia kata salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring. Maka tidak ada alasan untuk tidak solat. Baik. Yang takbiratul ihram tu secara kita bawa secara sepintas lalu, ya. Kalau untuk secara mendalamnya, insya-Allah bulan hadapan kita akan masuk. Takbiratul ihram ni kata bacaan lafaz Allahu Akbar tadi, menurut kesepakatan para ulama, takbir dilafazkan dengan dalam bahasa Arab. Boleh tak kita kata Allah Maha Besar? Boleh tak? Tak boleh. Nanti kita belajar lafaz tu, ya. Boleh ke tak boleh. Dan seperti itulah kebiasaan Nabi SAW dan baginda mengajarkan pada al-musi ketika dia sedang belajar solat, sedang solat. Idza qumta ila salati fakabbir. Jika kamu berdiri hendak solat maka bertakbirlah, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut bahawa kunci solat adalah bersuci dan pembukanya adalah takbir serta penutupnya adalah salam. Kita kunci syurga adalah solat, kunci solat adalah bersuci, ya. Kemudian pembuka kepada solat ada takbir, penutupnya adalah salam. Dalil ini yang menjadi pedoman kepada orang untuk melakukan takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, sebutan Allahu Akbar itu adalah rukun. Angkat tangan ketika takbiratul ihram itu bukan rukun. Sebab tu kalau kita tengok ada tempat-tempat yang disebut Allahu Akbar, kita angkat takbir pun Allahu Akbar tu ke sini je. Kita kata, tak sah solat dia. Jangan. Sebab tu kita ni kena mengaji. Bila kita mengaji, Masya Allah, semua benda, semua perkara khilaf kita tahu. Jadi aman tak? Aman. Jadi bila kita mengaji, kita duk balah je. Susah kita. Okey. Alhamdulillah. Sambung. Baca surah Al-Fatihah, rukun qauli. Sama saja apakah anda sebagai imam bagi wanita lain ataupun sebagai makmum ataupun ketika solat sendiri, wajib mempelajari dan berusaha membacanya dengan kaedah ilmu tajwid serta memerhatikan setiap huruf yang bertasydid, kerana setiap tasydid berkedudukan sebagai pengganti huruf. Maknanya tasydid tu kena bunyikan, sebab kalau tak bunyi tasydid tu hilang satu huruf, kita hazafkan, kita hilangkan satu huruf. Dan meninggalkan bacaan tasydid tadi berarti meninggalkan huruf. Dan dalil menyebut bahawa surah Al-Fatihah sebagai rukun ialah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat satu ayat paling mulia yang Allah turunkan dari kitabnya, iaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ada alif ya. Mana bila ada tasydid kat situ, tasydid. Tasydid maksudnya idgham. Idgham bukan maksud dengung. Orang Melayu je perasan yang faham dan perasan bahawa idgham itu dengung. Perasan tak? Idgham dengung. Salah. Gunnah tu yang dengung. Idgham tu memasukkan, ya. Memasukkan apa? Memasukkan huruf ya. Yang kedua tadi kalau huruf pertama iyyaka. Nampak, ya? Kalau iyyaka hanya engkau. Tapi kalau iyyaka bintang engkau. Nampak tak? Ayat tu. Takkan kita nak menyembah bintang, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Sebutan huruf dal macam mana? Ini dah tajwid pula dah. Huruf dal. Huruf dal, hujung lidah tu, paking belakang gigi belah atas tu, sebut. Baru sebut. Bukan dah sebut baru letak. Dal. Salah. Ya. Nak sebut baru letak dulu, baru sebut. Bukan dah siap sebut baru letak. Tak jadi.
ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Baik, hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau tempat kami minta pertolongan. Dan siapa yang tidak mampu mempelajari Al-Fatihah atau merasa sulit, susahnya nak belajar Fatihah ketika solat, maka dia boleh membaca. Ni orang-orang yang baru nak belajar Fatihah, beginner lah ni. Ni bukan beginner dah, ni semua dah profesional, ya. Tak akan nak ambil ni lagi, ya. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, ya. Itu bacaan kalau tak mampu sangat nak baca Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup sekadar itu, kita tawakuf dulu di situ, dan Ustazah bercadang untuk nanti episod akan datang insya-Allah kita akan cuba bawa penjelasan dan penerangan mengikut susur galur Imam Asy-Syafi'i. Jadi pencerahan-pencerahan yang dibawa selepas ini dalam bab solat saja, untuk bab solat saja kita akan bawakan kitab terus kepada Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syarbini, mana tarik dia sama Imam Nawawi lah, Imam Nawawi, Imam Syafi'i lah, gitu. Ya, faham, okey. So gini, insya-Allah kita tawakuf dulu dengan bacaan doa macam biasalah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilaihi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqas 'ala ta'atik wa tawahhadas 'ala da'watik wa ta'ahadas 'ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمس على الشهادة في سبيلك إنك النعم مولى ونعم النصير. اللهم آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.